Lain je lah. Lambat sikit. Mau beli aja. Tak mau sih. Mau beli aja. Mau beli aja. Oh, dia pukul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi at-tayyibin wa man salaka masalikahum wa nahaja manahijahum ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang dikasihi barisan pimpinan Masjid Al-Falah Pandang Kandang, Tuan pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa karya, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, anak-anak jemaah, anak-anak Korea, khususnya Korea Padang Kandang yang hadir istiqamah mengimarah kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan sebanyak-banyak dan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah. Panjang umur kita, Allah bagi kesihatan yang baik, sehinggalah dengan nikmat yang terlalu banyak yang Allah kurnia, nikmat sehat yang selalu tidak dihargai dan disyukuri manusia, nikmat masa lapang, begitulah juga Allah selamatkan kita daripada terpedaya. Tidak sedikit hamba Allah yang diberi nikmat sehat, dia belasah nikmat sehatnya dalam perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia guna nikmat sehatnya, kadang-kadang dia darhaka kepada Allah. Tidak sedikit mereka yang diberikan nikmat masa lapang, mereka tidak gunakan untuk taat dan tunduk melaksanakan perintah Allah. Sebaliknya, mereka gunakan masa lapang untuk tujuan dunia yang hanya menyebabkan mereka makin jauh daripada Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, dalam suasana kita masih lagi dicengkam Covid, dalam suasana kita diikat dengan SOP, kita masih tetap istiqamah menjadi tetamu Allah yang mulia di rumahnya yang sangat mulia. Kita minta doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera angkat wabak dan bala ini. Mudah-mudahan kita kembali dalam tempoh yang dekat untuk dapat solat macam dulu-dulu sebelum PKP. Kita dapat duduk rapat-rapat, berdiri dalam saf semayang kita, dan dapat kembali bersalaman, menggugurkan dosa,
ketika kita mencengkam dan menggenggam tangan saudara kita. Muslimin dan muslimat sekalian, saya malam kemarin dulu berjumpa dalam majlis dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan maklum pada beliau bahawa saya akan mari ke Langkawi. Kita tuan-tuan di peringkat negeri, hari Jumaat hari ini tuan-tuan kita buat di 2 tempat. Pertamanya di kediaman rasmi Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri, kita buat kuliah duha Jumaat. Sudah beberapa kali kita buat dan beberapa kali terhenti kerana pandemik Covid. Kita baru sambung balik minggu sudah. Sebelum tu 2 minggu kita buat secara online ataupun atas talian. Sebelum tu kita rehat sekejap kerana masa kita diserang Siba Gangga, kalau tuan-tuan ingat, sampailah kepada kluster sungai. Dan kemarin hari ini juga dalam pukul 9 masa yang sama kita buat juga kuliah duha Jumaat Raudatul Ilmi peringkat negeri di bawah portfolio yang berhormat Datuk Jeneral Besar Najmi, Datuk Najmi di Unisham, di kampusnya kita buat juga di peringkat negeri untuk kita melaksanakan hari Jumaat sebagai hari ilmu. Dan saya mari ke Langkawi sepanjang hari ini, bermula daripada malam tadi saya di Masjid Aisyah Sungai Bengulu, subuh pagi tadi saya di Masjid Al-Hana Kuah, khutbah Jumaat, kuliah duha Jumaat di dataran HIG, di kompleks HIG. Kita ada kemudian khutbah Jumaat di Masjid Aisyah Sungai Bengulu, dan malam ni saya berkuliah di Masjid Padang Kandang. Esok subuh saya di Masjid Al-Ihsan Temoyong. Sebelum kemudiannya saya ada kuliah duha di Taman Desa Kemboja, Surau. Taman mula-mula saya duduk dulu waktu saya bertugas, lebih kurang tahun 98, 99, 2000 dulu. Jadi saya nak sampaikan ucapan salam daripada Yang Amat Berhormat dengan lafaz Assalamualaikum kepada tuan-tuan perempuan, muslim-muslimat penduduk Langkawi. Yang Amat Berhormat sangat ambil berat dan sangat-sangat prihatin tentang agenda untuk memastikan bahawa budaya tuntut ilmu ini berlaku dan diberikan sokongan dengan begitu sekali kepada semua di seluruh negeri kita, supaya negeri Kedah dikenali sebagai negeri hak ilmu. Negeri Kedah sebagai hak ilmu. Jadi hari Jumaat kita akan isytiharkan sebagai hari ilmu, tuan-tuan. Sebab itu bila Yang Amat Berhormat mengambil alih pentadbiran, maka kita ubah daripada hari Sabtu kuliah duha Sabtu dulu kepada kuliah duha Jumaat, supaya hari Jumaat sebagai hari ibadat itu hari kita cuti domak-dom dah di negeri Kedah. Semua anggota masyarakat di Kedah akan berpusu-pusu untuk melakukan ibadat, termasuklah mendalami ilmu agama. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, betapa murninya hasrat untuk melihat sejahtera itu menjadi nyata di hadapan mata kita. Apabila disebut sahaja Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Fahamkah tuan-tuan apa makna sejahtera? Makna sejahtera ni tuan-tuan adalah Islam yang membawa maksud salam. Kedah yang sejahtera apabila kita sejahtera dari segi rohani kita, daripada segi jasmani kita, kita sejahtera daripada semua segi. Aslim taslam, Islamlah kamu, niscaya kamu sejahtera. Kita nak
supaya setiap anggota rakyat negeri kita ini memiliki jiwa yang sejahtera daripada segi rohaninya, daripada segi jiwanya, daripada segi batinnya, dia dapat memahami dan menghayati akan kesejahteraan sebagai seorang Muslim yang sejati. Kita berpegang kepada akidah yang betul dan benar, yang sahih, akidah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai Al-Firqatun Najiyah, satu-satunya firqah yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Ketika bercabang-cabang aliran pemikiran dan pegangan manusia, kita akan hanya berpegang kepada satu aliran pegangan akidah sahaja, iaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sejahtera yang pertama adalah memastikan bahawa pegangan keyakinan kita itu betul dan benar, sahih dan tepat dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam keadaan pegangan dan izm yang baru menerpa kehidupan manusia di zaman yang semakin canggih dan moden, kita tetap berpegang kepada asas akidah yang tidak bergoncang dan tidak bergoyang, iaitulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, hari ini kita tengok anak-anak muda semakin rencam dengan aliran-aliran pemikiran yang baru. Tuan-tuan, hati-hati dengan media baru, hati-hati dengan kemudahan yang terletak di hujung jari, kerana pemikiran salah ataupun palsu bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah meresap masuk melalui teknologi yang baru ini. Rakyat Malaysia ni tuan-tuan, dalam negara di dunia top 5 menggunakan telefon ni, telefon pintar, duduk 5 ranking tertinggi dunia. Saya dibagi tahu, terkejut saya tuan-tuan, Bill Gates tu anak dia umur 11 tahun baru pegang telefon, tapi orang kita, anak kita 2-3 tahun sudah reti garis telefon tu, telefon pintar atau smartphone. Jadi jaga-jaga, kerana dalam tu ada macam-macam. Ada ilmu yang boleh sahaja menjadikan anak kita luas pandangan dan pahamannya, tetapi ada juga ilmu salah, ada juga benda yang membawa musibah, bala besar dan bencana dahsyat dalam hidup anak-anak kita kalau mereka itu tidak dipimpin, dibimbing, dipantau untuk memastikan mereka selamat daripada tipu daya musuh-musuh Islam. Tuan-tuan bayang, Quran pun dipalsukan. Tuan-tuan bayang, kalaulah anak-anak kita atau sebahagian anak muda kita hari ini yang sudah mereka itu berustaz Google, berustazahkan WhatsApp, mereka itu akan kemudiannya boleh dengan mudah tergelincir dan sesat barat di dalam kehidupan mereka. Kita kena mengaji, berguru dengan caranya yang betul, dan kita kena selamatkan anak-anak kita, anak cucu kita daripada dajjal baru ni tuan-tuan. Telefon tangan ni saya ingat boleh juga disebut sebagai dajjal yang menyebabkan manusia boleh jadi sesat. Hari ini ada anak kita, dia duduk di padang kandang, waktu dia maghrib, dia sedang bersembang dan sedang bermain dengan kawan dia nun jauh di luar negara. Di sana matahari tengah panas, dia di sini gelap malam. Di bahagian dunia lain, hak seorang lagi duduk tang lain depa duk main satu game apa, saya nak abang pun tak erti, ada GGG di belakang tu. Depa duk main tembak-tembak, depa duk habaq kat kawan depa tu, ada menatang apa di belakang ke apakah, dajjal tuan-tuan. Pasal apa? Dia akan menyebabkan anak kita menjadi semakin lalai daripada menghayati ajaran agama.
tak cari ilmu, tak baca Quran, tak mendalami dan memahami akan agama, dan meninggalkan pelajaran mereka dengan mudah, sehinggalah mereka menjadi ghafilin, menjadi ghaflah, menjadi lalai, dan kemudian anak kita akan menjadi penggemar dan penggila permainan maya yang kemudiannya menjadikan dia pasif, lemah pemikiran, dan tidak lagi mempunyai kekuatan untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik sebagai seorang Muslim. Jadi hasrat kita tuan-tuan, setiap anak-anak orang Islam, rakyat negeri Kedah ini memiliki kekuatan akidah yang sejahtera. Sebab itu semua masjid hendaklah memastikan bahawa berjalan dan berlakunya pengajian akidah, pengajian tauhid, kerana akidah itu adalah akar, akidah itu adalah asas. Kemudian barulah datang yang lain. Kita mengaji fiqh, kita mengaji tafsir, kita mengaji hadis, kita mengaji agama, kemudiannya kembang dengan fardu kifayah daripada disiplin ilmu yang lain, supaya menjadi kuat dan gagah anak-anak kita di atas asasnya. Asas hidup seorang manusia sejahtera adalah akidah yang sahihah. Inilah tujuan perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara lain yang apabila kita sambut sahaja akan bulan Rabiul Awal, kita berada dalamnya ketika ini, Nabi itu dihantar mengeluarkan manusia daripada gelapnya kekafiran kepada terang benderangnya cahaya Islam. Nabilah yang membersihkan manusia itu dari apa? Daripada al-aqidah al-batilah, atau disebut wa yuzakkihim, yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan manusia itu, iaitu Nabi membersihkan tazkiyah mereka daripada al-aqaidil batilah wal akhlaqil fasidah. Akidah yang palsu, akidah yang salah, sembah pokok, sembah matahari, sembah bulan, sembah patung-patung berhala. Ada lebih 300 duk melekat di dinding Baitullah itu. Nabi SAW mengeluarkan manusia ini dengan perutusannya daripada penyembahan kepada yang lain daripada Allah, kepada hanya menyembah semata-mata Allah, memperkenalkan tauhid la ilaha illallah. Muslimin muslimat sekalian, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi SAW menjelaskan, siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah nak bagi kepadanya kebajikan, nak bagi kepadanya kebaikan-kebaikan dalam hidupnya di dunia, yang tentunya memanjang sampai ke akhirat untuk mendapat redha Allah di sana, dapat syurga dia. Yufaqihu fid din, maka Allah bagi dia faham akan agamanya. Sebab tu kita nak kena pastikan kita dan anak zuriat keturunan kita, umat Nabi Muhammad, mempunyai kekuatan faham agama. Apabila kita letak akidah yang betul, asas dia, kita kemudian memahami akan ilmu-ilmu agama yang lain selain daripada ilmu tauhid. Tuan-tuan mengaji di masjid, kita mengaji juga fiqh, bukan? Kita mengaji juga hadis, kita mengaji juga tafsir, kita mengaji sirah, kita mengaji ilmu agama itu yang saling melengkapi, sehinggalah akhirnya kita keluar, anak kita yang diberi agama pun keluar ketika waktu yang sama dia mendapat akan ilmu dunianya. Maka dunia yang dia belajar itu tidak lebih sekadar melengkapkan dirinya untuk menjadi khalifah pemimpin dunia. Dia tidak akan menjunjung dunia, dia akan hanya menjunjung akhirat, tetapi dia akan kilik dunia bersamanya. Dia akan mendirikan akan agama Allah dan mentadbir dunia berdasarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala bila dia jadi pemimpin atas dunia.
iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Dia akan mendirikan agama, dia akan menegakkan agama, dan dia akan mensiasahkan, dia akan menggunakan akal agama ketika dia mentadbir akan dunia ini di dalam kehidupan yang sementara ini. Apabila anak-anak kita bangkit di dalam kehidupan mereka, anak-anak cucu kita, masyarakat kita membangun, anak-anak cucu kita yang maju, yang kehadapan dalam keadaan agama di atas kepala dia. Dunia duduk di tangan dia, dunia duduk di hati dia, dunia duduk di tangan dia, maka dunia itu akan digunakan bagi mencapai tujuan hidupnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tembaklah dia pergi ke dalam laut, jadilah dia pulau perhentian. Lempaklah dia ke dalam hutan, akan jadi bukit dan gunung menjadi pedoman. Lempak, tembak sejauh setinggi di angkasa raya, jadilah dia bintang kejora. Anak cucu kita mesti bangkit di atas agama. Anak cucu kita mesti sayang agama. Anak cucu kita mesti pertahankan agama. Bermula dengan sejahtera di dalam pegangan dia, di dalam keyakinan dia, sehinggalah kemudiannya dia sejahtera daripada aspek-aspek yang lain, zahirnya dan sebagainya, tuan-tuan. Ekonominya sejahtera, kekeluargaannya sejahtera, kemasyarakatannya sejahtera, pendidikannya sejahtera, bila mula dengan sejahtera di dalam keyakinan. Benar keyakinan kita, akidah kita lurus, sahihah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, agama yang mencorak hidup, menjadikan kita kehidupan yang akan kita tempuhi, yang akan kita lalui. Sejahtera itu akan disebarkan kepada orang lain. Sebab itu Islam itu sangat cantik, tuan-tuan. No, Islam itu sangat indah. Yang menyebabkan Islam tak cantik, yang menjadikan Islam itu tak indah, adalah orang Islam yang meninggalkan ajaran Islam. Nampak tak, tuan-tuan? No, kita bila dapat kuasa, kita akan memastikan bahawa tanggungjawab terhadap amanah Allah itu disempurnakan. Kepentingan kita adalah meletakkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu di hadapan, bukan kepentingan dunia. Depa duduk kira hari ini nak dapat kuasa, nak berebut kuasa tanpa memperdulikan akan maslahat-maslahat yang mesti dan wajib dijaga. Malang sungguh, tuan-tuan, kalaulah yang duduk berebut kuasa ni adalah orang yang macam kita, mengucap 2 kalimah syahadat, yang Muslim mukmin, orang lain tengok, dia akan menyatakan bahawa tengoklah pemimpin Islam, mereka berebut kuasa sedangkan rakyat sedang teruk menderita. Saya percaya tuan-tuan setuju dengan saya bahawa sepatutnya pada ketika ini kita kena menyelesaikan masalah rakyat jelata yang sedang dihimpit dengan pandemik Covid dan kesannya yang begitu hebat. Saya masuk Langkawi, tengok tuan-tuan, bukanlah kata tak ramai, tapi yang ramai adalah orang tempatan Langkawi. Dulu ni tuan-tuan ramai. Saya hari tu masa pandemik sekali